Apabila melihat video terbitan Global Witness ini, yang kononnya dibuat secara muslihat untuk mendedahkan salah laku yang amat berhormat Pehin Sri Abdul Taib Mahmud sebagai Ketua Menteri Sarawak, banyak perkara yang dirasakan agak pelik dan meragukan. Timbul beberapa persoalan mengenainya. Namun, hakikatnya, hal ini tidak menggugat pendirian rakyat Sarawak. Taib Mahmud teruskan, we love you. I love CM. Saya sokong Taib Mahmud. Taib Mahmud, I support you. We support Taib Mahmud. I love you, Datuk Taib Mahmud. Kami sokong Taib Mahmud. Saya sokong Taib Mahmud. Kami suka Taib Mahmud. Saya sokong Taib Mahmud. Kami sokong Pehin. We love Taib Mahmud. We love Taib Mahmud. We love Taib Mahmud. We love Taib Mahmud. Terima kasih Taib Mahmud. We love you, sir. Terima kasih Taib Mahmud. I love Taib Mahmud. Terima kasih Taib Mahmud. I love Sarawak. I love Taib Mahmud. Terima kasih Taib Mahmud. Dan saya sokong CM. Bayangkan seorang asing, orang putih, yang tidak diketahui latar belakangnya, yang pergi ke pejabat kerajaan dan menyatakan hasrat untuk melabur, terus diminta untuk berjumpa sepupu dan keluarga Ketua Menteri. Semudah itukah prosedur berurusan dengan kerajaan? Apa yang kita lihat, unsur-unsur rancangan telah berlaku. Media The Straits Times Singapura melaporkan pembohongan rakaman video kontroversi, kononnya dakwaan penyelewengan yang membabitkan Ketua Menteri Sarawak, Pehin Taib Mahmud, yang dilakukan oleh Global Witness. Monetary Authority of Singapore, MAS, adalah bank pusat Singapura, menyelia perbankan, insurans, security dan niaga hadapan bagi negara itu. MAS dengan tegas menolak pembohongan dan fitnah yang dilakukan oleh NGO asing yang kononnya kerajaan Singapura merahsiakan maklumat keuangan daripada pihak berkuasa Malaysia. To see what I can do to raise the standard of living of the people and to develop the country as a whole. You build a society, a civil society where people are quite free, they have got good access to education, they can improve themselves, then they have to have the chance to interact much more positively and then be able to start bonding to become members of a new nation. Rakyat perlu sedar mengapa badan-badan NGO asing ini cukup gemar mencampuri urusan Malaysia. Malah turut mengheret negara-negara jiran ke dalam kemelut fitnah dan pembohongan yang ditimbulkan sebelum menjelangnya pilihan raya umum ke-13. Lagak dan keangkuhan Global Witness seolah-olah menjalankan kempen terhadap konflik dan rasuah yang berkaitan dengan sumber semula jadi, alam sekitar dan hak asasi manusia. Malah, modus operandi Global Witness ini berlindung di atas nama membasmi rasuah dan penyalahgunaan kuasa di kalangan negara-negara di Asia Tenggara. Namun yang menjadi persoalan, siapa yang membiayai kos operasi Global Witness? Chronically topple this government last year, and you set some rather ambitious deadlines for yourself, which you failed to meet. And that really did disappoint some of your supporters. Do you regret setting these pretty ambitious dates? You know, I do concede some problems, but what was the advantage of determining a date? That these Malaysians, for once, accept the fact that change is possible. A peaceful transition is possible. So psychologically they are prepared. Because in the past,
any indication that the country is moving towards change would be construed as instability, prompting up violence, and therefore, or even racial riots. Melalui laman web Global Witness, penyumbang dana terbesar dalam kempen menjatuhkan imej dan kredibiliti Ketua Menteri Sarawak ini adalah Foundation Open Society Institute, OSF. Foundation Open Society Institute, OSF ini telah diasaskan oleh penyangak spekulator mata wang yang hampir menjahanamkan negara ini, iaitu George Soros. Laporan kewangan tahun 2011 menunjukkan Global Witness menerima dana sebanyak 5.92 juta RM dari Foundation Open Society Institute, OSF, dan 4.73 juta RM pada tahun 2010. Paling jelas, sumbangan dana tersebut adalah yang terbesar bagi pendapatan secara sukarela atau voluntary income pada tahun 2011 dan 2010. Selain daripada Global Witness, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia kini, Pramesh Chandran juga adalah salah seorang penerima sumbangan dan grant dari Foundation Open Society Institute, OSF, yang diasaskan oleh George Soros. Dan secara logiknya, apakah George Soros tidak mengharapkan sebarang pulangan sebagai pemberi grant dan dana kepada Malaysia kini? Maka tidak hairanlah kita melihat bagaimana artikel-artikel yang diterbitkan oleh Malaysia kini cukup banyak berbau fitnah dan hasutan untuk membenci kerajaan dan Datuk Seri Najib. Rakaman video kontroversi Global Witness ini tampak seperti dirancang secara teliti oleh saudara Pihin Taib, Nurlia Abdul Rahman dan Fatimah Abdul Rahman, anak kepada bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Rahman Yaakob. Barangkali, rakyat perlu diingatkan kembali dengan peristiwa Mingkot 1987. 4 hakim Mahkamah Tinggi telah mendengar kes dan rayuan Keruntum, sebuah syarikat yang dikuasai oleh bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Rahman Yaakob, bekas Adun, Saleh Jafaruddin dan Nurlia Abdul Rahman yang mendakwa pembatalan lesen pembalakan oleh kerajaan negeri tidak sah dan dilakukan atas sifat politik. I love BN. Saya sokong BN. Undilah Barisan Nasional. Saya sokong BN. Saya sokong BN. Undilah Barisan Nasional. Saya sokong Barisan Nasional. Kami sokong Barisan Nasional. Saya sokong Barisan. Kami suka Barisan Nasional. Hidup Barisan Nasional. Saya sokong Barisan Nasional. Kami sokong Barisan Nasional. We love Barisan Nasional. We support BN. Terima kasih Barisan Nasional. Kami sokong Barisan Nasional. Kami sokong Barisan Nasional. Kami sokong Barisan Nasional. Kami sokong Barisan Nasional.